Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukaz Edisi Malam 7 Jun 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita malam ini, dalam usaha mencapai imuniti kelompok, Kerajaan Sarawak akan menggunakan kaedah hybrid pendaftaran vaksinasi bagi mempercepatkan proses vaksinasi di kawasan luar bandar. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg memberitahu, selain pendaftaran menerusi aplikasi My Sejahtera, Sarawak juga akan menggunakan kaedah secara manual. Tapi sekarang kita ubah sikit kerana tidak semua yang dapat mendaftar. Mungkin mereka akan datang ke kawasan kita luar bandar ya. This is luar bandar. Supaya mereka tidak berulang alik. Dia datang, dia hendakkan suntikan, kita kasih. Tapi lepas itu kita daftar dia. After the vaccination. That will expedite, particularly in rural area. Saya telah meminta semua wakil rakyat untuk membantu supaya kita dapat menemui target kita pada bulan Ogos. Semua telah dapat disuntik. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau pusat pemberian vaksin AstraZeneca PPV-AZ di Kuching pada Isnin. Jelasnya lagi, bagi menguatkan usaha tersebut, Sarawak akan dibekalkan lebih 469,000 vaksin Sinovac dan Pfizer dalam tempoh 2 hari akan datang. Nama vaksin akan datang 9 hari bulan, 380,000 vaksin di mana dikata pilih hari, dan ia akan terus datang hinggalah kita hantar ke Miri juga. Miri akan datang 89,360 pada 10 hari bulan. 9 di Kuching, 10 di Miri. Dan ini akan mempercepatkan lagi proses vaksinasi kita. Dan target kita ialah bulan Jun 1 million dosis. Lepas itu bulan Julai dan Ogos. Sinovac. Pada bulan Jun juga Pfizer datang juga. Pfizer datang juga. Jun Julai 2 million dosis. Sementara itu, para penerima vaksin AstraZeneca yang ditemui pada hari pertama amat memuji dan berpuas hati dengan layanan serta perkhidmatan yang diterima sepanjang proses vaksinasi setakat ini. Sudah volunteer, sudah rela, sudah army, sudah police, everybody who chip in as frontliners. We really appreciate what they're doing and doing a good job. Thank you so much. Okay, the facilities are impressed. Everything runs smoothly. Yeah, from point when I reach until everywhere, I don't get lost. I didn't get lost. It is a good setup. Manakala bagi Saini Ali pula, memberitahu beliau dan keluarga telah mendaftar diri menerima untuk vaksin AstraZeneca. Sebab kami dua over 60, kami dua dulu. Anak-anak kami mungkin 2 minggu lagi lah. Dan yang dapat juga tak? Dan anak-anak dan yang dapat bisa. Berita seterusnya, seramai 2,891 ketua isi rumah KIR di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban akan menerima bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang BKSS. Sumbangan itu akan melibatkan seramai 1,985 KIR, rumah panjang, 840 kampung Melayu dan 66 komuniti Cina. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Unggak Embas yang diwakili Setiausaha Politik Ketua Menteri Dr. Richard Sapu telah meninjau penyelarasan penghantaran bantuan tersebut di Dewan Masyarakat Sepauh pada Isnin. Kerja-kerja pengagihan akan dilakukan menerusi tuai rumah, ketua kampung, ahli PBB dan juga kapitan kepada penduduk setempat. Dalam pada itu, Dr. Richard Rapu menjelaskan sumbangan tersebut merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak untuk memastikan setiap isi rumah dibantu susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurutnya, sumbangan adalah di bawah pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS 6.0 seperti diumumkan Ketua Menteri baru-baru ini. Laporan berikutnya, seramai 4,456 ketua isi rumah KIR yang berdaftar dari 38 buah kampung
di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Asajaya akan menerima bantuan bakul makanan. Bakul makanan tersebut merupakan bantuan fasa ke-6 dalam pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS, sumbangan kerajaan Sarawak kepada isi rumah yang terjejas di seluruh Sarawak, khususnya di kawasan Dun Asajaya. Dalam ucapan ringkasnya, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berharap proses pengagihan bakul makanan dapat berjalan lancar dan mengikut jadual yang ditetapkan, iaitu selama 3 hari bermula Sabtu dan berakhir pada Isnin. Jelasnya lagi, pada hari Ahad hanya diadakan penyampaian simbolik bantuan bekalan makanan di 3 lokasi, iaitu Dewan Kampung Sambir, Dewan Bola Keranjang Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Cina Chunghua Asajaya dan Kampung Sampun Tembun Asajaya. Pada pagi ini, selain daripada Sampun Tembun, saya juga telah pergi ke Kampung Sambir dan juga Kan Asajaya untuk mengagihkan yang sama, yang mana kerajaan negeri Sarawak telah bertuju untuk memberi kepada setiap ketua isi rumah di seluruh negeri Sarawak. Tambah beliau lagi, pengagihan bakul makanan diagihkan secara berperingkat melalui 3 fasa bermula Sabtu dan antara 38 buah kampung tersebut ialah seperti berikut. Beliau berkata demikian semasa bercakap dengan media dalam majlis simbolik penyampaian sumbangan bantuan bakul makanan di Dewan Kampung Sampun Tembun Asajaya pada Ahad. Dato' Abdul Karim yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Asajaya menasihatkan seluruh penduduk Dun Asajaya agar mematuhi prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang ditetapkan. Harapan saya juga kepada rakyat, terutama sekali rakyat yang berada dalam kawasan Asajaya, supaya sentiasa bersabar dan selain daripada itu untuk sentiasa mengawasi pergerakan dan mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan supaya kita dapat mengurangkan kadar positif COVID-19. Berikutnya, semua kerja pembinaan di seluruh negara tidak dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebaliknya, pengecualian hanya diberi kepada kerja yang disenaraikan dalam perkhidmatan sahaja. Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD Sarawak dalam kenyataan medianya pada Sabtu mengingatkan semua pihak untuk mematuhi Kementerian Kerja Raya Malaysia KKR dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB. Tambah kenyataan itu, hanya beberapa aktiviti yang disenaraikan sebagai perkhidmatan kritikal sahaja dibenarkan beroperasi seperti yang tertera. Untuk itu, semua kontraktor, perunding dan pembekal yang terlibat dalam kategori projek yang disenaraikan di atas perlu mendapatkan kelulusan baru melalui laman web MITI www.miti.gov.my untuk beroperasi dalam tempoh PKP bermula 1 Jun 2021. Sementara itu, bagi pekerja sama ada penduduk tempatan dan warga asing di tapak pembinaan mesti menjalani ujian swab COVID-19 sebelum dibenarkan memulakan kerja. Pihak kontraktor juga diingatkan melantik pegawai keselamatan dan kesihatan yang diberikan tanggungjawab untuk memantau pematuhan terhadap SOP di tapak pembinaan bersama dengan garis panduan keselamatan dan kesihatan lain. Dalam pada itu, bagi memastikan wabak COVID-19 tidak merebak dari tapak pembinaan ke komuniti setempat, pergerakan antara tapak pembinaan dan Pusat Tenaga Kerja Berpusat CLQ mesti dikendalikan. Justru, kontraktor mesti menyediakan pengangkutan untuk pekerja antara CLQ mereka dan tapak pembinaan sekiranya mereka berada di luar lokasi. Berita selanjutnya, individu yang cuba mencetuskan mogok atau bertindak sebagai penghasut susulan pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD ke atas penduduk di kawasan Sungai Pelan akan dikenakan tindakan tegas.
Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing menegaskan tindakan itu terpaksa diambil sekiranya penduduk masih ingkar mematuhi arahan yang telah diambil pihak berkuasa, terutamanya Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu. Tempoh PKPD di kawasan penempatan tersebut dilanjutkan susulan terdapat lebih 1,000 sampel ujian calitan RT-PCR penduduk yang masih belum selesai dan masih menunggu keputusan. Saya harap, saya meminta semua rakyat jangan ada pemimpin dalam sana kepala nak jadi ketua mogok nak keluar. Saya nak minta polis ambil tindakan yang keras. Siapa nak kait sebegitu, kita tangkap saja. And no choice. I think kita sudah tiba masa kita mesti mau selesaikan ini isu. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang diadakan di Hotel Promenade Bintulu pada Ahad. Datuk Seri Tiong yang juga Duta Khas kepada Perdana Menteri ke Republik Rakyat China dan Ketua Polis Daerah Bintulu Superintendent Zulkifli Suhaili serta Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu Dr. Melvin Chung segera turun padang untuk memberi penerangan berhubung isu berkenaan. Tular di media sosial, suasana tegang dan kecoh apabila penduduk mula menyerbu sekatan jalan raya di pintu masuk utama penempatan itu untuk keluar kawasan. Ini selepas berlakunya suasana tegang yang berpunca dari notis arahan pelanjutan PKPD ke atas penduduk kawasan Sungai Pelan berkuat kuasa 6 hingga 11 Jun. Pada 22 Mei lalu, kawasan penempatan itu dikunci penuh selepas terdapatnya kes positif yang dikesan menerusi saringan pengesanan kes secara aktif ACD yang dilaksanakan Pejabat Kesihatan Bintulu. Di Meradong, orang ramai di Meradong yang belum menerima temujanji untuk divaksinasi diminta bersabar menunggu giliran mereka. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kwong Hing, Pejabat Daerah Meradong dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Daerah Meradong akan memainkan peranan agar semua warga daerah Meradong berbilang bangsa akan menerima suntikan vaksin mengikut masa yang telah ditetapkan. Bercakap kepada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS selepas meninjau pusat pemberian vaksin PPV di Dewan Masyarakat Bintangor pada Sabtu, Datuk Ding berharap pembekalan suntikan vaksin di Meradong dilaksanakan setiap minggu pada bulan ini dengan memberi keutamaan kepada warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Beliau dalam pada itu gembira kerana melihat ramai warga emas dari Meradong yang hadir menerima suntikan vaksin di PPV Bintangor. Seramai 294 warga emas menerima suntikan vaksin pada Sabtu. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.